Salam sejahtera Malaysia. Di mana Jolo? Woi, di mana Jolo? Ada kawan tanya saya, Jolo sudah kena tangkap kah? Jolo sudah kena tangkap kah? Sebab tiba-tiba ada berita, kalau saya tidak silap, saya ada baca berita, Jolo bayar balik berapa ratus juta kepada Malaysia itu. Tapi di mana Jolo? Kita mendoakan semoga Interpol, semua polis di seluruh dunia dapat bekerjasama mencari si Jolo ini, dapat bekerjasama untuk memastikan Jolo dapat ditangkap, dapat dihadapkan ke mahkamah. Kita harap-harap supaya Interpol dapat tangkap dia. Ini supaya dapat memberikan penjelasan yang tuntas siapa sebenarnya yang paling bersalah di dalam kes Jolo ini. Adakah kelalaian Najib ataupun adakah jenayah bersama dengan Jolo, atau Jolo tipu Najib. Tapi mustahil juga, pening juga saya kalau Najib dengan begitu mudah dapat ditipu oleh Jolo. Takkanlah Najib yang begitu bijak Perdana Menteri kena tipu. Yang paling pelik lagi, kalau Najib kena tipu, takkan pegawai-pegawai Najib pun kena tipu juga. Takkan menteri-menteri Najib pun kena tipu juga. Takkanlah Jolo begitu bijak sekali sampai semua manusia yang bijak-bijak di Malaysia ini pun kena game juga dengan Jolo. Jolo dulu dibilang ada di Hong Kong kah, di China kah? Entah sekarang di mana Jolo. Interpol dapat sudah Jolo kah tidak kah? Kita pun tidak pasti. Tapi saya tetap yakin, saya tetap percaya bahawa pihak polis, Interpol dan pihak PDRM masih berusaha untuk mencari Jolo. Saya percaya tidak lama lagi Jolo pasti akan kena cekup juga. Saya percaya dengan satu konsep, dengan satu istilah, yaitu akhirnya kebenaran pasti akan menang. Lari mana pun kalau salah tetap ketahuan juga. Lari mana pun, bertapuklah, bersoroklah di lubang cacing kah, di mana-mana pun kena tangkap juga akhirnya. Indah lama sudah. Tapi ada dua kesan lah. Kesan yang pertama, kalau Jolo kena tangkap dan dia punya statement itu boleh menyebabkan Najib Razak kalah, itu memang satu perkara yang menakutkan lah untuk Najib Razak. Tapi pada masa yang sama, kemungkinan besar boleh membantu Najib Razak untuk menang kes. Jadi ada dua kes dia lah. Mungkin ada dua ketakutan lah untuk Najib Razak. Dua perkara, bukan dua ketakutan. Dua perkara untuk Najib. Satu menakutkan, satu lagi menggembirakan. Satu menakutkan, satu lagi menggembirakan. Jadi yang paling saya harap ialah Jolo kena tangkap lah, bawa balik pergi Malaysia. Sama ada Najib betul atau tidak, sama ada Najib salah atau tidak bersalah, itu lain cerita. Yang penting Jolo kena tangkap dulu. Apa pendapat anda? Tinggalkan komen. Salam sejahtera Malaysia. Denyut tadi suara rakyat bergema di channel ini. Indahnya pantai ini, berada di pantai Malibu sekarang. Bercuti-cuti di Malibu lah sangat. Di Hawaii lah sangat. Kita berada di pantai yang cantik, indah. So apa cerita dengan PRK Sungai Bakap? Tapi sebelum PRK Sungai Bakap, saya nak cerita tentang apa yang terjadi di dalam PAS sekarang ini, dalam Bersatu sekarang ini. Nampaknya memang agak kucar-kacir Bersatu dan PAS sekarang ini. Apa tidak kucar-kacirnya? Sebab untuk menang di pilihan raya di Sungai Bakap dan Nenggiri pula, kita mau cakap sekarang ini,
di Nenggiri. Dengar-dengar Bersatu sudah serah 2 nama. Tapi pas mau bertanding di sana, ini kalilah kita akan tengok siapa yang menang, siapa yang kalah. Ini kalilah kita mau tengok betulkah dorang ini geng kuat, geng keras, ataupun macam pantai-pantai pasir di pantai ini. Sekali-sekali ombak bertiup pula, sekali ombak menghempas, sekali itu jugalah dia berubah. Sekali semuanya berubah, semuanya makin hancur. Cantik kan? Saya berada di di Malibu. Di Hawaii. Cantik kan tempat nih? Datanglah ramai-ramai ke sini. Kalau banyak duit boleh datang pergi sini juga. Kalau tidak duit pun boleh datang sini juga. Percuma pantai dia cantik-cantik ini. Oke. Jadi memang masalah besar sekarang dalam Bersatu, dan memang bingung lah. Tapi pada masa yang sama juga PKR, PHDAP pun DAP dan Amanah UMNO pun bingung juga sekarang nih. Macam mana dorang tidak bingung? Sebab semua pun memang kalau boleh mau calonkan, dorang pun calon sendiri kan. Jadi ditambah pula sekarang ini Najib Razak kalah di mahkamah, memang bingung lagi lah. Oke, tetapi yang seronoknya ialah kali ini kita boleh tengok betul lah. Kita boleh buat betul-betul penilaian kehebatan. Tapi yang dah seronok juga ialah sampai PM Anwar Ibrahim sampai dia bidas permainan politik kotor, politik kebencian yang dimainkan oleh pembangkang, yang dimainkan oleh Perikatan Nasional. Ini yang tidak syok nih. Ini yang kurang seronok nih. Oke, jadi apa pendapat Anda? Anda boleh tinggalkan komen. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Najib Razak di mana? Gimana? Orang Indonesia kata gimana Najib Razak sekarang nih? Sebab nampaknya rayuan untuk semakan kehakiman Najib Razak sudah ditolak oleh mahkamah. Jadi Najib Razak tidak ada harapan lagi, kecuali dia pergi merayu lagi lah di mahkamah yang lebih tinggi. Tapi saya pikir rayuan ini sia-sia saja. Rusma Mansur pula bagaimana? Sudah di mana Rusma Mansur sekarang? Betul-betul terus senyap Rusma Mansur. Bukan main hebat lagi dia dulu, tiba-tiba sekarang senyap Rusma Mansur. Sampai tiada yang tahu Rusma Mansur di mana. Tiba-tiba hilang dimakan anai-anai. Jadi heran juga di mana Rusma Mansur. Lepas tu ramai juga kawan-kawan kata begini, adakah Rusma Mansur rindu dengan Najib kah? Ataupun apa kejadian kepada mereka? Najib Razak pula sekarang memang bukan makin senang hidup dia nih. Saya lihat makin banyak cabaran dia. Sebab apa nama tu? Itu 1MDB pun, yang perbicaraan sekarang tentang 1MDB itu pun macam tidak menyebelahi dia saja. Najib sekarang umur dia kalau tidak silap 69 tahun. 69 tahun. Kalau lawan MDB dia kalah dan kena penjara 10 tahun lagi. Entah berapa umur si Najib baru dia keluar daripada penjara. Silap-silap
waktu dia keluar penjara sudah tidak ada lagi harapan dia untuk berpolitik. Silap-silap Najib Razak hanya tinggal cerita kenang-kenangan Malaysia, 1MDB, satu Malaysia. Memanglah tidak dapat dinafikan, memang Najib Razak telah membawa Malaysia ke satu tingkat yang lebih padu. Antaranya ialah memperkenalkan Malaysia ke seluruh dunia, terutamanya kerana kes 1MDB. Satu dunia sudah tahu pasal Malaysia kerana 1MDB. Jolo lah masalah. Aduh, Jolo. Di mana Jolo sekarang? Nah, kita harap semoga polis di Raja Malaysia, Interpol, dapat bekerjasama untuk menangkap Jolo ini, Jojambul ini, supaya banyaklah persoalan-persoalan yang dapat diselesaikan. Sila tinggalkan komen anda. Apa komen anda? Apa pendapat anda? Apa yang akan terjadi kepada Najib Razak dan Rosmah Mansur selepas ini? Adakah ada harapan lagi? Adakah sinar terang di terowong ataupun semakin gelap di gua berhantu? Kesian juga saya dengan Rosmah Mansur sebenarnya. Sudah terbiasa mungkin hidup dengan senang, tiba-tiba kalau masuk penjara, dan sudah di penjara atau dia nih, sudah dijatuhkan hukuman penjara. Bila-bila masa dia boleh masuk penjara kalau dia kalah lagi di dalam rayuan-rayuan selepas ini. Nah, lama-lama dia masuk penjara lah. Entah macam mana Rosmah Mansur mau hidup di penjara, sebab tidak tahu dia biasa atau tidak hidup susah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Adakah ini tanda? Adakah ini signal? Adakah ini satu petanda buruk bagi kerajaan perpaduan, kerajaan Madani? Adakah Zahid Hamidi, Tok Matasan dan geng-geng yang lain dalam UMNO bersedia untuk menarik sokongan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Adakah UMNO memang sudah ready untuk membatalkan kerjasama dengan PKR-PH ini, DAP dan Amanah? Ini berikutan kekalahan Najib Razak di mahkamah apabila hakim menolak permohonan rayuan untuk semakan kehakiman. Pada saya senang saja, sama ada UMNO keluar atau tidak dari kerajaan. Kerajaan ini tak ada apa-apa pun terjadi. Paling-paling pun hilang apa nama ni, majority 2/3 itu saja. Kerana kalaupun UMNO keluar, tapi majoriti muda yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap ada. Dan pada masa yang sama, tidak lagi dibenarkan mana-mana ahli politik, ahli parlimen atau ADUN untuk melompat parti dengan suka-suka, sebab sudah ada akta lompat parti. Kecuali satu parti itu buat keputusan untuk boikot, untuk gulingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, okeylah. Tapi adakah Sabah dan Sarawak sedia untuk bekerjasama dengan PAS dan bersatu? Saya pikir itu adalah satu keputusan yang hampir mustahil. Apalagi Sarawak memang sudah menyatakan, sudah mereka pernah nyatakan dorang punya keputusan, betul-betul keputusan dorang bahawa diorang tidak mau bekerjasama ataupun tidak mau kalau PAS bekerjasama dengan mana-mana parti di Sarawak ataupun menjadi sebahagian daripada kerajaan yang ditakbir oleh PAS. Tidak. Itu dulu kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, nampak gayanya
nampak gayanya UMNO sekarang di tengah jalan. Di tengah jalan yang banjir. Jadi mereka berada di divider yang tinggi sikit. Ayak dah tinggi. Ayak dah tinggi. Ayak dah sampai hidung. Dah sampai hidung, nak lemah dah. Mau lemas-lemas sudah, tapi dah juga lemas lah. Jadi orang bilang hidup segan mati tak mau. Tapi nasib baik lah. Nasib baik UMNO dalam kerajaan sekarang. Saya fikir UMNO perlu membuat keputusan yang penting, yaitu terus berada bersama dengan kerajaan. Sebab kalau dia keluar daripada kerajaan, dia mau bersama dengan siapa? Mungkin dia boleh bersama dengan PAS, tapi mau lagi kah dia orang kena game-game mulai PAS? Yang paling penting, maukah Zahid Hamidi bekerja sama dengan Muhyiddin Yassin? Maukah Zahid Hamidi bekerja sama dengan Muhyiddin Yassin? Pada masa yang sama bekerja sama pula dengan Atuk Mahathir. Aduh, kita akanlah kena game kali kedua lagi, atau kali ketiga lagi, atau kali keempat lagi. Ingat dulu siapa game siapa. Saya fikir Muhyiddin tidak akan bersedia untuk bersama dengan Zahid Hamidi kerana dia pernah kena game oleh geng-geng Zahid. Ingatkah lagi waktu Zahid Hamidi, waktu Muhyiddin Yassin terpaksa bubarkan parlimen, terpaksa letak jawatan, terpaksa letak jawatan, terpaksa dia letak jawatan sebab dia kehilangan majoriti yang disebabkan oleh MP UMNO lah. Lepas itu Ismail Sabri Yaakob jadi Perdana Menteri. Geng-geng yang sama juga yang minta supaya dibubar parlimen. Bubar parlimen dengan cukup yakin, overconfident, kalah teruk pula UMNO. Inilah yang terjadi dengan UMNO. Jadi saya pikir kalau UMNO keluar dari kerajaan, mereka sebenarnya sedang menggali lubang untuk memasukkan otak di dalam itu. Jadi kalau mau survive terus, saya fikir mereka perlu bersama dengan Datuk Seri Anwar. Tapi kalau UMNO betul-betul keluar, bagus juga sebenarnya. Kalau UMNO betul-betul keluar, bagus juga. Tidak adalah yang perlu ditanggung oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang dipakai oleh ahli pembangkang untuk kenakan senjata, untuk kenakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada satu soalan yang bermain di pikiran. Kenapa pada kali ini, pada pilihan raya Sungai Bakap ini, tidak ada Mahathir? Mana Mahathir? Kenapa Hadi Awang tidak panggil Mahathir kali ini? Adakah Hadi Awang bersatu PAS sudah sedar bahawa Mahathir tidak guna sudah? Tidak guna sudah, tua sudah, tidak ada pun apa-apa fungsi dia lagi. Malah tidak sudah pun jadi apa? Berharga. Tidak guna lah. Malah mungkin boleh menyebabkan kekalahan. Mungkin begitu. Jadi mana Mahathir sekarang? Lepas tu banyaklah apa itu teori-teori, banyaklah teori-teori muncul. Mahathir ini hilang, gaib di bunian lah. Mahathir gaib, tiba-tiba gaib, mengira harta lah. Mahathir sedang bertapa di gunung Menindoi. Mahathir sedang bertapa di Gunung Menindoi supaya dia ada hikmat kabalan supaya tidak kedapatan salah kalau ada salah, kalau tidak salah supaya dia tetap menang. Begitulah kan. Tapi mustahil lah bah si Mahathir pula pergi bertapa. Mana boleh bertapa, itu syirik. Syirik tu janganlah bertapa, supaya ada hikmat kabalan. Tapi saya pun hairan jugalah, betul, saya pun hairan kenapa Mahathir sekarang tidak ada dalam
siri jelajah kempen Perikatan Nasional ini. Sebab sebelum ini bukan main lagi. Bukan main lagi. Sampai siap buat gabungan 3-4 negeri lagi. Dengan penasihatnya Mahathir. Yang selama ini Mahathir selalu dicakap Maha Firaun lah, macam-macam lah. Tapi tiba-tiba jadi penasihat Jadi itu dulu. Sekarang tiba-tiba Mahathir hilang. Jejak Mahathir betul-betul hilang. Mungkin perlu buat jejak kasih, ataupun mungkin boleh buat kuis dia, di mana Mahathir, macam di mana Jujambul lah. Begitu. Jadi baguslah, saya setuju. Jangan lagi kacau Mahathir sudah tua. Apalagi mau dikacau-kacau. Mahathir patut bersama dengan anak cucu dia. Bukan anak dia pun sudah tua lah. Patut bersama dengan cucu cicit dia. Patut di masjid kah, di surau kah, beramal jariah. Patut begitu. Bukan lagi pergi berpolitik. Yang hadiah wang dengan Muhyiddin, dengan Perikatan Nasional, mau kacau Mahathir lagi. Ajak bawa sini, bawa jalan sini, bawa jalan sana untuk berkempen lagi. Kenapa? Janganlah, kesian dia tahu. Kesian Mahathir sudah tua. Jadi lebih baiklah Mahathir diam-diam saja, mengenangkan nasib dia yang pada sudah tua ni, seolah-olah tidak lagi dipakai, tiada guna sudah. Dan yang dulu kawan sudah jadi musuh, yang musuh dulu tiba-tiba jadi kawan. Macam terdesak begitulah kan, macam lah. Jadi boleh tinggalkan komen anda, apa pendapat anda, di mana Jujambul? Di mana Mahathir sekarang? Kita jumpa lagi. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Ada satu isu baru yang baru dijumpa, baru terkantoi, terciduk, baru diperolehi, baru diketahui, dan tidak dapat lagi di reverse. Tidak dapat lagi di reverse. Memang ketahuan sungguh. Tapi walaupun dinafikan, tetapi ia tetap menjadi tanda tanya yang cukup besar. Pada satu ceramah, ada satu ceramah daripada Perikatan Nasional, yang kemudian diambil, di caption, kemudian dipost di media sosial, yang memang lucu, menghairankan dan boleh dipersoalkan, serta betul-betul boleh menyebabkan tanda tanya sama ada itu adalah itu adalah tanda bahawa kehancuran kepada Perikatan Nasional di Sungai Bakap, ya. Sebab gambar yang dipost, tulisan Perikatan Nasional itu dikaburkan. Masuk. Anak-anak sudah masuk, sudah keluar pun. Anak-anak sudah sampai, sudah keluar, syukurlah semua dalam keadaan okey. Gembiralah sebab anak-anak balik dengan selamat. Okey, jadi gambar yang disertakan itu dalam keadaan yang dikaburkan gambar itu. Jadi menjadi tanda tanya, adakah ini adalah satu tanda boikot daripada PAS kepada Perikatan Nasional? Adakah mereka memang sudah tidak suka lagi dengan bersatu? Adakah mereka mau tunjuk bahawa kemenangan ini bukan kemenangan Perikatan Nasional, tapi kemenangan ini adalah kemenangan PAS sahaja. Walaupun si Amar sudah menafikan, tapi benda sudah berlaku dan ini menjadi tanda tanya. Dan mungkin anda tahu mengapa gambar ini dikaburkan. Mungkin anda boleh komen. Mengapa gambar ini ataupun tulisan Perikatan Nasional itu dikaburkan. Adakah udang di sebelik mi?
Adakah udang di sebalik mi, di sebalik pengkaburan tulisan Perikatan Nasional itu? Selalunya yang dikabur itu memang supaya disensor, supaya orang tidak nampak, supaya orang tidak tahu. Jadi kesianlah Bersatu. Kalau memang betul, kalau memang betul bahwa PAS ini mau tunjuk bahwa semua kemenangan itu tidak ada kena mengena pun dengan Perikatan Nasional. Kalau PAS mau tunjuk bahwa memang mereka mahu beritahu bahwa ya, kami menang bukan kerana Perikatan Nasional, tapi kami menang kerana PAS semata-mata. Memang satu kesedihan yang amat dahsyat lah. Satu kesedihan yang amat dahsyat kepada Perikatan Nasional, terutamanya Bersatu. Oke, jadi tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Harap-harap janganlah berpecah, bersatu dengan PAS. Nanti tiada lagi pembangkang. Lagipun kalau Bersatu tiba-tiba kena buang, di mana lagi dorang mau meluput di tepi gantang? Siapa lagi yang mau terima Bersatu? Memang hancur berkecai lah Bersatu. Silap-silap pupus terus Bersatu. Silap-silap terus hilang Bersatu di dunia. Jadi janganlah, kesian juga kan. Kita akan berberi kemanusiaan. Janganlah begitu. Jangan bersifat zalim. Nanti jadi berberi kebidatangan pula. Tak baik begitu. Oke, tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye bye.